Saya nak buat disclaimer, nak beritahu, gangguan seperti ini bukan hanya berlaku kepada lelaki pada perempuan tau. Bahkan ada kes yang viral di Twitter, perempuan yang mengganggu lelaki walaupun lelaki tu dah nak kahwin dah. Jadi apa yang kita boleh buat? Satu, saya nak sebutkan, kita terus block akaun-akaun yang macam ni. Okay, kita tahu benda tu tak elok, benda tu mengganggu kita block. Kalau sekiranya dia mengganggu secara konsisten dengan perbualan yang sama, corak penulisan yang sama, maka yang kedua kita perlu lakukan adalah untuk buat report polis. Mungkin report polis ini adalah satu benda yang masyarakat akan rasa satu benda yang tidak popular. Sebab kalau aku buat report pun bukan ambil tindakan pun. Dengar baik-baik. Saya nak sebutkan, kalau sekiranya dia ada unsur-unsur jenayah melanggar akta-akta yang dah telah ditetapkan, akta gangguan seksual, Seksyen 233 akta SKMM, kanun kesiasaan, maka menjadi tanggungjawab pihak polis untuk melakukan siasatan dengan syarat kita membuktikan kejadian itu benar-benar berlaku. Jadi kena faham, kalau kes itu sabit naik ke mahkamah, yang akan dibicarakan kat mahkamah sebagai saksi bukan hanya pelapor, bukan hanya mangsa, tapi pihak polis juga akan naik mahkamah untuk memberi statement mereka. So nak bagi tahu, pihak autoriti polis adalah satu tim dalam membasmi jenayah-jenayah seperti ini. Yang ketiga, kalau sekiranya dia berlaku kes sampai terjah kat pejabat, pergi tempat kita tengah buat forum, kita tengah bercerita ke orang ataupun kita tengah buat kerja kita, tiba-tiba dia datang. Benda ni saya nak sebutkan ya, kadang-kadang ada satu tips yang kita boleh buat ketika ia berlaku. Satu, kita ignore lah. Tapi hati kita mesti benda-benda buat kurang ajar dia datang ke tempat ni kan. Kita nak cakap pun mungkin tersasul-sasul. Benda-benda seperti ini adalah kita kena beritahu kepada pihak penganjur ke yang menganjurkan event berkenaan ataupun individu lelaki-lelaki yang ada ke situ ataupun wanita-wanita ke situ itu untuk bagi tahu saya tidak selesa dengan orang ini sebab dia ganggu saya seperti ini. Barulah mereka boleh menghalang daripada orang itu mengganggu. Macam contoh isu Akasha yang mana bila di London dia melaporkan kepada pihak polis di sana dan mereka terus menyekat lelaki berkenaan. Maksudnya protection kepada hak-hak mangsa tu sangat dijaga di sana. So sebab itu saya nak sebutkan, bagi tuan-puan, kita dalam isu ini kita kena bersama. Kita nak menyelamatkan mangsa-mangsa berkenaan. Ya, baik mangsa tu datang dalam rumah kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, bahkan kadang-kadang perlakuan-perlakuan yang tak masuk akal, gangguan di sekolah, guru dengan pelajar, atuk dengan cucu, jiran dengan jiran dia sendiri. Hujungnya kita kena jadi masyarakat yang tolong cakna dengan permasalahan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Memang ramai orang suka ajak kepada kebaikan, tapi bila mencegah kemungkaran, ramai yang tak suka. Kita akan kena palau, kita akan dihina, kena body shaming, dan sebenarnya itulah tertegaknya Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang tanya saya, macam mana kita nak tingkatkan security kita dalam social media agar gangguan seperti itu tak berlaku? Baik, kita kena faham, ada orang yang lebih selesa buat akaun secara private. Kalau kita add, dia approve, baru kita nampak posting mereka. Dan kebiasaan orang ni, dia akan approve orang-orang yang dia kenal. Tapi ada orang, social media adalah tempat bisnes dia, tempat dia bekerja, tempat konten dia, tempat untuk dia menunjukkan kerja dia. Apatah lagi kalau individu berkenaan adalah NGO yang mengutip dana awam. Jadi mereka kena tunjukkan. Dalam isu Akasha ini sendiri adalah, dia adalah seorang fotografer, ambassador dalam beberapa syarikat yang ada. Jadi dia kena tunjukkan hasil kerja dia. Patut kita appreciate hasil kerja. Tapi kalau kita sebagai orang yang biasa, follower pun tak ramai, kita sendiri yang kena select sikit siapa yang kita nak approve. Yang kedua, kalau sekiranya kita nampak gangguan-gangguan seperti ini masih terus berlaku kat dalam kita punya hidden message ke ataupun kat DM yang spam ke, terus abaikan. Kalau kita mampu untuk abaikan. Kadang-kadang kita pun pelik, kenapa asyik message ni? Paling penting adalah kita ignore saja. Itu yang saya dapat sebutkan. Yang terakhir, saya berharap mereka yang ada autoriti untuk penggubah dasar, baik Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, pihak-pihak berkuasa dalam jabatan-jabatan agama ya, ataupun pihak polis sendiri, jangan hanya tunggu isu viral saja barulah kita betul-betul nak siasat sampai keluarkan statement. Sebab saya sangat kesian dalam isu Akasha ni 3 kali buat report polis, dan yang terbaru lepas isu tu viral, maka dia kembali untuk buat report semula.